Ini bab sarid. Diriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari daripada Nabi SAW sabdanya, ramai dari kalangan lelaki telah sempurna, telah ada yang sempurna, tetapi tidak ada yang sempurna dari kalangan perempuan kecuali Maryam bintu Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Kelebihan Aisyah daripada perempuan-perempuan yang lain atau berbanding perempuan-perempuan lain seperti kelebihan Tharid berbanding sekalian makanan yang lain, seperti kelebihan Tharid daripada sekalian makanan yang lain. Diriwayatkan daripada Anas daripada Nabi SAW sabdanya, kelebihan Aisyah daripada sekalian perempuan seperti kelebihan Tharid daripada sekalian makanan. Diriwayatkan daripada Anas katanya, saya masuk bersama Nabi SAW ke rumah hambanya yang merupakan tukang jahit. Seorang hamba dia yang merupakan tukang jahit, pandai jahit. Faqaddama ilaihi qas'atan fiha tharid. Hambanya itu menghidangkan kepada Nabi SAW satu talam yang mana terdapat di dalamnya satu talam yang berisi tharid. Qala, kata Anas, wa aqbala ala amalihi. Ghulam itu terus mengerjakan pekerjaannya. Yani ghulam itu meneruskan kerjanya. Qala, kata Anas, faja'ala Nabi SAW yatatabba'u ad-dubba'. Maka Nabi SAW pun mencari-cari dubba', yani buah labu. Qala, kata Anas, saya pun cari dubba' itu, labu itu, dan letakkan di hadapan dia. Semenjak itu saya terus suka yakni kepada buah labu itu. Semenjak itu saya terus suka kepada buah labu, yakni suka makan lah. Ini bab kambing atau biri-biri masmutah yang dipanggang, yakni dengan rempah ratus, wal katif, dan kaki binatang. Katif ni bahagian paha dia. Wal jam, dan lambung binatang, yakni makan tulang rusuk, tulang paha. Diriwayatkan daripada Qatadah katanya, kami selalu datang kami kunna na'ti Anas bin Malik. Kami pernah pergilah bertemu dengan Anas bin Malik. Pada ketika itunya tukang buat roti dia sedang berdiri. Qala, kata Anas, makanlah. Saya tidak tahu Nabi SAW pernah melihat roti yang halus, yang ditepung, roti yang diperbuatkan daripada tepung yang halus, sehinggalah baginda SAW menemui Allah. Dan dia tidak pernah melihat syatan masmutatan, yakni biri ataupun kambing yang dipanggang dengan enaknya, dengan matanya. Tidak pernah dia melihat dengan matanya sama sekali. Diriwayatkan daripada Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri daripada ayahnya, ini Amr, katanya, saya melihat Nabi SAW memotong sebahagian daripada bahu ataupun paha lah kita kata, bahagian paha kambing ataupun biri. Fa'akala minha, dia pemakan. Wa du'iya ila salah. Selepas itu dia diseru kepada sembahyang. Dia pun bangkit dan meletakkan pisau itu. Fa shalla, dia bersembahyang dengan tidak mengambil air sembahyang.
Ini bab apa makanan yang disimpan oleh salaf di rumah-rumah mereka dan dalam perjalanan mereka. Jadi apa yang disimpan oleh salaf di rumah dan dalam perjalanan mereka berupa makanan, daging dan selainnya. Kata Aisyah dan Asma, dua anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kami telah menyediakan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar suprah, yang ini satu bekas makanan. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin A'abis daripada ayahnya, kata dia, saya berkata kepada Aisyah, adakah Nabi SAW melarang daripada dimakan daging-daging kurban itu lebih daripada 3 hari? Kata Aisyah, tidak dilakukan oleh Nabi SAW begitu kecuali dalam 1 tahun sahaja, ketika mana orang ramai kelaparan pada tahun itu. Jadi Nabi SAW mahu supaya orang kaya memberi makan kepada orang yang susah. Ataupun kita baca fa arada an yat'ama al-ghani wal faqir, boleh juga gitu. Jadi Nabi SAW mahu supaya orang kaya dan orang susah dapat makan. Sesungguhnya kami mengangkat, yakni kami menyimpan kaki binatang itu dan kami makan selepas daripada 15 hari daripada kurban, hari kurban. Ditanya orang, matarrakum ilaih, apakah yang mendorong kamu terpaksa menyimpan begitu selama itu? Fadhahikat, dia suka. Dia berkata, keluarga Muhammad tidak pernah kenyang kerana makan roti daripada gandum halus yang siap berlauk selama 3 hari, sehinggalah Nabi SAW menemui Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan daripada Jabir, katanya kami berbekalkan daging kurban di zaman Nabi SAW ke Madinah, yang ini dalam menuju ke Madinah. Ibnu Jurayj berkata, saya berkata kepada Atha, adakah dia berkata sehingga kami datang ke Madinah? Dia kata tidak. Ini bab hais, bab tentang hais. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, dia berkata Nabi Rasulullah SAW berkata kepada Abi Talha, carilah seorang budak dari kalangan kamu yang dapat berkhidmat kepada saya. Abu Talha pun bawa saya keluar dan dia letak saya di belakang dia lah, dalam naik kenderaan itu. Fakuntu akhdumu, yang digendong saya lah. Fakuntu akhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazal. Jadi saya berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah. Fakuntu asma'uhu, saya selalu dengar dia banyak sekali doa ni. Dia membanyakkan doa ini, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Jadi falam azal akhdumuhu, jadi aku terus berkhidmat kepadanya sehingga kami datang dari Khaybar, dan Rasulullah SAW membawa datang Safiyah bin Huyai yang telah diperolehinya. Jadi saya nampak dia menutupkan di belakang dia, di bahagian belakang dia, yang ini belakang unta dia lah, menutupkan, melingkungkan dengan kain selimut besar, aba'ah ataupun bikisah, lebih kurang begitulah maknanya. Thumma yurdifuha wara'ahu, kemudian dia
naikkan Safiyah itu di belakang dia, di belakang dia, mana dia gendong Safiyah lah. Hatta idza kunna bis sahba, sehingga bila kami sampai di sahba, Nabi SAW membuat hais dalam satu bekas, fi nit'in, dalam satu bekas daripada kulit binatang. Kemudian dia pun hantar aku untuk memanggil beberapa orang, dan untuk memanggil orang-orang yang ada itulah mereka pemakan, dan itulah maknanya hari pertemuan, hari Nabi SAW bersama-sama dengannya, yang bersama-sama dengan Safiyah itu. Hari pengantin dia lah. Thumma aqbala, kemudian dia pun datang, mana dia balik lah, berangkat balik, sehingga ternyata kepadanya bukit Uhud, sehingga dia nampak bukit Uhud. Dia pun kata, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, ini adalah bukit yang cintakan kita dan kita cintakannya. Bila Nabi SAW nampak Madinah, asyrafa alal Madinah, mendekati Madinah, dia pun berkata, Allahumma inni uharrimu baina jabalaiha, ya Allah, aku haramkan kawasan di antara dua bukitnya, seperti mana Ibrahim telah mengharamkan, yakni telah menjadikan tanah haram Mekah tu. Ya Allah, berkatilah untuk mereka pada cupak dan gantang mereka. Bab makan dalam bekas yang dihiasi dengan perak. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Layla annahum kanu 'inda Hudzaifah, bahawa mereka, ceritanya mereka berada dekat Hudzaifah. Hudzaifah meminta air minum. Fasaqahu majusiyun, seorang majusi memberi air kepada dia untuk minum. Bila dia letakkan mangkuk itu di tangannya, Hudzaifah pun terus melemparkannya, waqala, dan dia kata, kalau tidak kerana saya telah melarangnya bukan sekali, bukan dua kali, yang ini bukan sekali dua, ka'annahu yaqul, seseolahnya dia nak menceritakan bahawa saya tidak akan lakukan itu, saya tidak akan lakukan perbuatan ini perbuatan minum dalam bekas itu, kerana saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, jangan kamu pakai al-harir, sutra, walad dibash, itu pun satu macam sutra juga, wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah, jangan kamu minum dalam bekas emas dan perak, dan jangan kamu makan fi sihafiha, pinggan emas dan perak, kerana emas dan perak itu adalah untuk mereka dalam dunia ini untuk orang kafir. Wa hiya lakum fil akhirah, dan ia untuk kamu di akhirat nanti. Ini bab cerita tentang makanan, ini menyebutkan tentang makanan. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari, katanya Rasulullah SAW bersabda, perbandingan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti utrunjah, yakni buah limau yang wangi baunya, rihuha tayyib, wangi baunya dan sedap rasanya. Dan perbandingan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah tamar yang tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Perbandingan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti al-hanzalah, jadam, tidak ada baunya dan rasanya pun pahit. Perbandingan munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti ar-raihanah, bunga-bungaan yang baunya wangi tetapi rasanya pahit. Diriwayatkan daripada Anas, daripada Nabi SAW sabdanya, kelebihan Aisyah berbanding perempuan-perempuan yang lain adalah seperti sarid,
berbanding sekalian makanan yang lain. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, perjalanan itu adalah satu bentuk azab, semacam siksa juga, semacam keseksaan juga. Perjalanan menghalang seseorang kamu daripada tidur dan makan, yang dimana seperti biasa. Apabila seseorang itu telah menyelesaikan hajatnya daripada perjalanannya itu, maka hendaklah dia bersegera pulang kepada ahli keluarganya. Baiklah, ini bab sarid. Sarid itu apa? Sarid ialah roti yang diperacur, roti yang dihancurkan, ditumbuk atau diramah kita kata. Lepas pada tu dibubuh di dalam sup, dibubuh di dalam air daging, air daging, yang ni sup lah. Tak kira lah sup itu sup kambing ke, sup lembu ke, sup unta ke, sup apa nama ni, bunga pati ke, tak kira lah, sup ayam ke, tapi maknanya itu dibubuh di dalam itulah, gitu. Tu ya sarid tu. Jadi kita nak kata ke dia bubur roti, ikutlah, bubur roti. Tapi bubur roti pun lagu tu lah cara buat dia, iaitu peracur roti. Roti tu roti yang agak kering lah, roti kering agak keras tu kita peracur-peracur bubur dalam tu, hirup makan panas-panas sedap. Jadi Nabi SAW bersabda di sini, telah ada ramai dari kalangan lelaki yang sempurna, tetapi dari kalangan perempuan tidak ada yang sempurna kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan kelebihan Aisyah berbanding perempuan-perempuan yang lain seperti kelebihan Tharid berbanding sekalian makanan yang lain. Hak lagi itu pun lagu tu juga, cumanya dia ringkas fadlu Aisyah ala nisa dan seterusnya. Dah akhir sekali kita baca tadi pun waktu juga hadis tu. Jadi di sini Imam Bukhari apa maksud dia buat tajuk ini? Dia nak ayat jenis makanan. Makanan apa yang baik? Makanan yang baik iaitu makanan yang memberi tenaga kepada seseorang itu, mudah hadam, tidak membuatkan seseorang itu sembelit, dan juga tidak menimbulkan penyakit kepada seseorang itu. Jadi dari segi itu, sifat-sifat itu sarid ini memang ada pada dia. Dengan sebab itu sarid itu baik, walaupun ianya ringkas. Tidak semesti makanan yang baik untuk seseorang itu makanan yang rumit sekali. Cara buat tadi hanya kena campur kau tu, campur kau ni, dengan rempah ratus yang kita kata, bubuh apa nama ni, pelagah handinya, bubuh apa nama ni, bunga cekahnya kau tu, kau ni bubuh repah. Bukan lagu tu. Tidak. Walaupun ringkas, asalkan dia tu baik untuk kesihatan seseorang itu, itulah makanan yang baik. Itu dia nak ayat. Jadi apa yang dia kata kelebihan Aisyah berbanding perempuan yang lain, seperti kelebihan Tharid berbanding sekalian makanan yang lain. Kita kata gula sedap, sedap pun tidak baik. Supaya juga ramai orang perempuan sedap kelih, tapi tidak bermakna baik untuk seorang lelaki. Sedap kelih saja, sedap suara, kalau berlagu menyanyi kemain sedap, tapi tidak semestinya orang yang sedap suara itu baik untuk seseorang itu hidup sekali dengan dia. Tidak. Payah hadam tu, banyak macam perangai perempuan ni pun payah hadam lah, menyebabkan jadi kembung perut ke, ataupun sakit kepala ke pakai tu, ataupun darah tinggi ke, tak ada pasal lah tu kalau makan lagu tu. Begitu juga perempuan pun begitu juga. Perempuan yang baik ialah yang memberi kesihatan kepada kita, yang menyegarkan kita, yang dapat membantu kita meneruskan hidup.
Tu dengan baik, dengan tenang, tak ada sakit perut sana, tak ada sakit kepala kerana makan dengan dia tu, atau kerana duduk sekali dengan dia tu. Gitu dia nak ayat. Sebab tu betul, sebab dia banding dengan makanan supaya mudah nampak, supaya mudah nampak. Jadi di sini nak ayat Imam Bukhari nak ayatnya makanan ni makanan yang mudah, simple pun kalau sekiranya dia tu baik untuk kesihatan, itulah yang baik. Kita kena anggap begitu. Jadi mana secara tidak langsung juga di sini nak ayatnya, kalau kita pilih perempuan, pilihlah perempuan yang berarti untuk kehidupan kita. Jangan pilih hok sedak kelih saja, hok suara sedak saja, apa nama ni, perkiraan-perkiraan lain lah. Suka jangok saja, suka jangok mula-mula lepas pada tu sakit kepala, sakit perut, payah nak hadam tu, payah nak hadam tu, nak baiki payah. Jangan kita kata tak apa, lepas tu kita kau baiki, tidak lagu tu. Supaya juga kita kata kita makan ni bahaya, lepas tu tak apa kita makan ubat, jangan lagu tu. Jangan lagu tu, biar naik darah tinggi mana pun, nak makan kambing tak apa, lepas tu kita makan ubat. Tak boleh lagu tu. Bukan pasal cuba benda tu, dia boleh bawa mati. Boleh bawa mati makanan. Perempuan pun begitu juga. Perempuan pun begitu juga. Jangan kita main-main mudah-mudah. Tu nak ayatnya. Hak ni hak berkenaan dengan makanan. Hak dia nak ayat sini. Maksud Bukhari di sininya. Lepas pada tu, hak sebelum pada tu lelaki ramai, hak sempurna. Memang pun daripada dulu lagi pun begitu. Daripada dulu lagi pun begitu. Memang orang lelaki ni hak hebat-hebat, hak bisa-bisa, hak cerdik-cerdik, pemimpin-pemimpin negara. Kalau ada perempuan pun boleh bilang dengan jari. Begitu juga hak hebat-hebat. Kalau siapa naik ke peringkat tinggi, peringkat antarabangsa, orang lelaki selalu naik. Tukar jahit ke, orang lelaki hak hebat-hebat tu. Pembuat fashion ke, mereka fashion lelaki. Walaupun untuk perempuan, makanan kalau siapa peringkat tinggi lelaki. Begitu. Pasal apa lelaki? Hemah dia tinggi. Kadang-kadang tidak natif kita pergi jauh, kita beli kot sekeliling kita pun. Kadang-kadang kita boleh tengok kalau si bini tu bubuh sikit, dia pandangan tidak jauh. Kalau untuk lelaki dia bubuh banyak, jadi menyebabkan orang suka. Pasal orang lelaki dia fikir jauh. Sebab tu dia boleh jadi pemimpin, dia boleh buat kerja, boleh menega besar-besar, boleh buat benda, sebab dia fikir jauh. Kita buat banyak pun orang mari sama lepas pada tu. Kalau kita buat sikit untung hari ni, lepas tu orang tak mari ke dia. Tapi orang perempuan biasanya dia lagu tu. Biasanya. Ni kalau diberi kesempatan sama pun tak boleh pergi. Apalagi banyak kerja yang tidak sesuai dengan perempuan tu. Tidak sesuai dengan perempuan. Jadi macam mana dia nak sempurna dalam bidang tu? Pergi nyelam dalam laut misalnya, duk kerja dalam laut semacam, duk teri kapal dalam laut apa. Payah tu orang tina tu, tak sesuai. Siapa juga pergi duduk dalam hutan buat kerja, masuk dalam gua ke apa. Tidak. Sebab tu tak boleh terhad perempuan itu. Dan nabi-nabi pun dari kalangan lelaki. Nabi-nabi pun dari kalangan lelaki. Kalau kita pakai pendapat Ibnu Hazm sekalipun, yang mengatakan ada perempuan juga nabi, beberapa orang banding dengan nabi hak ramai lagi. Kalau kita pakai pendapat dia tu pun berapa orang aja, kalau ia pun tak ramai juga. Kalau kita nak bilang dari segi lain pun begitu juga. Itu maknanya kesempurnaan dari segi dunia dan akhirat. Sebenarnya dunia dan akhirat. Kalau dari segi akhirat ni pula, wali-wali selama mana wali, hak nabi tu tak boleh usaha, kita kata hak boleh usaha. Wali selama mana wali, lelaki saja. Perempuan ada tak ramai, bukan tak ada, tapi tak ramai. Jadi hak tu dia nak ceritanya. Jadi Maryam mak kepada Nabi Isa. Jadi sini dia isyarat seorang perempuan tu salah satu punca kelebihan dia, kesempurnaan dia, iaitu apabila dia mempunyai anak yang lebih, anak yang istimewa. Situ duduk dia. Tentu ada peranan dia tu. Seperti Nabi Isa, Allah SWT nak pilih dia tu, dia pilih mak dia dulu. Allah SWT pilih.
Kok mana-mana pun dia istimewa lah tu. Jadi pasal dia melahirkan Nabi Isa tu. Kok mana-mana pun. Jadi hak tu lah maknanya ya. Jadi kelebihan Maryam itu. Asiyah imra'atu Fir'aun, biasanya perempuan dia ikut lelaki biasanya. Tapi kalau perempuan tidak ikut lelaki, dia tetap dengan prinsip dia, pegangan hidup dia, dalam keadaan orang paling berkuasa. Kalau dia nak dapat kemewahan, boleh mewah setara mana pun boleh, tapi dia tidak turut air, payah nak cari hal lagu tu. Kalau boleh dia lawan perasaan dia tu dalam keadaan begitu, mana dia seorang yang sempurna. Sebab biasanya perempuan dia ikut lelaki, dia takut, dia macam-macam lah. Tetapi Asiyah tidak begitu. Itu sebabnya jadi lebih dia tu. Jadi sini dia mari dari beberapa sudut saja kelebihan tu. Pas kelebihan tu banyak lagi, sudut-sudut lain lagi banyak lagi. Lepas tu Aisyah ni waktu juga. Lepas tu riwayat daripada Anas, kata dia, saya masuk bersama Nabi SAW ke rumah ghulam lahu, ghulam Nabi. Jadi ghulam, hamba Nabi ni, dia masih hamba lagi kah? Macam mana dia ada rumah? Jawabnya maula Nabi. Ghulam itu i'tibar makana, i'tibar makana, yani dia ambil kira hak dulu. Dulu memanglah dia tu hamba Nabi SAW. Lepas pada tu Nabi SAW merdekakan dia. Dalam istilahnya dipanggil maula. Jadi hak ni maula dia lah. Lepas pada tu barulah dia tu ada boleh milik harta benda sendiri. Kalau hamba macam mana ada rumah sendiri, begitu tak ada lah. Jadi hak ni maula dia. Yang mana maula dia ni adalah seorang tukar jahit. Dia pandai jahit. Nabi SAW pergilah, dia pun hidangkan kepada Nabi SAW satu bekah besar, satu talam, yang mana di dalamnya ada sarid. Sarid tadi tu berisi sarid lah, mana talam itu berisi sarid. Jadi dia terus mengerjakan pekerjaan dia, dia meneruskan kerja dia, dia jahit tu. Dia biarkan Nabi SAW makan dengan Anas itu. Jadi Nabi SAW duduk cari-cari dubak, duduk cari-cari dubak, yang ni labu. Labu. Jadi labu ni sama ada labu hak bulat tu, hak tu biasanya labu. Dia katakan dubak itu. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan di sini yaqtin. Kalau yaqtin, labu air maksudnya. Labu air. Jadi kedua-duanya sabit Nabi SAW suka tu. Labu air ni orang buat sayur, kalau tempat kita ni biasanya sayur air lah. Dia bubuh kau dia lada benar, bubuh lada benar tu. Sedap kalah makan dengan ikan kering pun jadi tu. Labu air. Dan labu itu sangat baik untuk kesihatan. Nabi SAW sangat suka makan tu. Jadi dia duduk cari. Jadi saya pun cari, saya tolong cari, dia letak depan dia, kata Anas. Lepas pada itulah, semenjak itulah maknanya saya suka makan dubak itu. Baiklah. Jadi Anas dengan Nabi SAW pergi ke rumah maula Nabi SAW. Jadi atas jemputan dia lah maknanya panggil makan. Di sini menunjukkan boleh panggil makan tu molek. Ada dalam asalnya, ada dalam sunnahnya. Orang ni panggil makan, pergi makan rumah dia. Nabi SAW pun ada panggil makan sahabat-sahabat dia. Gila-gila begitu maknanya ada benda tu. Lepas pada tu di sini menunjukkan khayyat, tukar jahit. Tukar jahit, pekerjaan bertukar ni, ini satu contoh saja, adalah pekerjaan yang baik. Kalau tidak baik, hasil dia tu Nabi SAW tidak makan. Hak makruh pun Nabi SAW cuba menghindarkan diri dia daripada makan. Apatah lagi kalau hak haram. Mana nak kata haram? Tentu sekali tidak. Nak kata makruh pun kerja tu tidak, bahkan mulia. Jadi mana kita kiranya itu hasil daripada jahitan dia lah, kerja menjahit dia tu. Jadi kerja menjahit itu adalah kerja yang mulia. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang lain mulia di sisi Nabi SAW. Jadi dia hidangkan sarit tadi. Sarit tadi, nak ayatnya sarit sini ni. Nak ayatnya sarit. Lepas pada tu bersama dengan sarit tu pula ada pula jenis-jenis sayur seperti tadi tu. Labu. Dan labu tu memang sangat baik lah.
InsyaAllah untuk kita perincikan lagi tentang bahan-bahan dia tu, khasiat-khasiat dia tu, apabila sampai di tempat dia lah. Dalam kitab Tib, sini begitulah bahagian makan sana. Jadi Nabi SAW cari hak tu. Jadi makna dia suka kepada makanan-makanan yang baik untuk kesihatan itu. Dan tarik walaupun ringkas, walaupun tidaklah kita kata hebat makanan dia, tapi dia baik untuk kesihatan. Jadi hak itulah sepatutnya dipilih. Sepatutnya dipilih. Tapi keadaan kita ni, dalam masyarakat kita ni tidak gitu. Nak ajak orang tu jangan kira lah. Dengan biryaninya, dengan nasi minyaknya, dengan kalau buat nasi minyak acak-acak seminggu tu, dalam seminggu tu tak lama. Jawabnya tak lama lah bertemu dengan penyakit. Terutama tempat kita ni, kalau lah apa nama ni, musim-musim cuti lah, musim-musim bewah, waktu buat jamu ni, buat jamu, banyaklah daging saja jumpa. Sebab itulah mana di antara punca orang kita dia jadi penyakit tu, pasal makan tu tidak terkawal. Sedangkan di sini dia nak ayaknya makan tu penting untuk kesihatan. Jadi boleh dikawal kesihatan seseorang tu dengan menjaga makan dia tu. Babu syatin masmutatin. Dulu kita sudah jumpa dah. Syat masmutah ni lagu mana? Biri atau kambing, dia buai bulu dia. Dia bakar bulu dia. Dia tidak buai kulit. Ini satu cara. Satu cara makan orang Arab. Jadi dia buai kakak dalam tu, panggang. Bakar, celup air panas, lepas tu panggang. Panggang tu sekali dengan kulit-kulit. Tapi biasanya dibuat bukan hak tua, bukan kambing tua, macam kambing muda lah. Jadi hak tu sekali dengan kulit dia tu sedap. Sedap. Lepas tu dia lama tak kira lah, 400 kot luar kot dalam tu. Banyaklah 400 nya. Itu yang dikatakan syat masmutah tu. Dan katif dan jam, jadi makan paha binatang, dan makan apa nama ni, tulang rusuk jam itu, tulang rusuk binatang. Jadi dia nak ayat di sini boleh, semua ni boleh makan. Walaupun Nabi SAW tak makan, Anas kata dia tak pernah jumpa, tak pernah tengok, Nabi tak pernah tengok lagu ni buat tadi. Tetapi Anas sendiri menghidangkan. Itu nak ayat. Di sini dia kata, kata Qatadah, kami pergi ke rumah Anas bin Malik, tukar masak dia, tukar roti dia tu duduk cacat. Anas dia tunggu, nak nambah lah, nak nambah. Panah-panah tu sedap lah, kalau nampak Nabi bui, nampak Nabi bui, gitu. Jadi tukar masak tu duduk cacat. Dia kata makanlah. Ni Anas jamu ni, Anas jamu, makanlah. Tapi dia kata saya tidak tahu Nabi SAW ni tengok roti halus tu. Tapi dia hidang roti halus tu, roti tepung halus tu. Dia hidang itu, dia buat jamuan hari tu roti halus, makna tepung halus. Cuma dia wayak Nabi SAW, dia ingat pada Nabi SAW. Dulu tak pernah jumpa ni, tak pernah tengok ni roti daripada tepung halus ni sampai mati. Ni syat masmutah ni pun dengan mata kepala dia tak tengok, sehingga Nabi SAW mati, sama sekali dia tak pernah tengok. Lepas tu Anas ni duduk jamu, saya duduk jamu waktu lah. Maknanya dia fahamnya, walaupun Nabi SAW tidak makan, itu bukan bermakna haram. Tidak mesti juga bermakna makruh. Tidak makruh pun juga, tidak. Cumanya itu adalah kerana sifat zuhud Nabi SAW. Jadi dia tak boleh makan benda tu. Itu saja. Tidak boleh kita buat kesimpulan bila dia tak makan itu makruh juga. Tidak. Harus. Bila harus, sahabat dia buatlah. Maknanya peringkat masing-masing. Jadi dia jamu tu, jamu roti lembut. Lepas pada tu kambing ataupun biri yang dibuat cara tadi, istimewa lah, panggang cara tadi. Lepas pada tu makanlah, dia suruh makan. Kalau lah benda ni makruh, tentulah sahabat tidak buat gitu. Lepas pada tu
makan, tukar masuk dia tu duduk cacat. Maknanya makan sampai kenyang lah. Itulah maknanya. Duduk buat dia, duduk tengah buat dia. Kalau nampak tu kurang, hala kau tu. Itu makna dia. Bukan kata siap sebanyak mana hak siap tu, cukup tak cukup pun sebanyak tu. Tidak. Sebab dia duduk cacat, dia duduk tengah buat. Lepas pada tu Anas ni dia ada tukar masak dia sendiri. Khabas, tukar buat roti. Pasal apa? Pasal dia keluarga besar. Dia keluarga besar. Jadi munasabah kalau ada apa nama gaji ke, kita kata seorang tukar masak munasabah, dia keluarga besar, anak cucu beratus. Beratus. Jadi begitulah. Di sini nak ayat makan lagu ni boleh juga. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan. Tapi itu tidak bermakna benda tu haram ataupun makruh, tidak. Daripada perbuatan sahabat ini menunjukkan harus. Boleh juga makan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak makan sikit apa? Mana untuk seseorang itu hidup, untuk dia sihat, untuk dia boleh bekerja dengan sehabis tenaga dia, tidak nanti makan benda-benda sedap gitu sebenarnya dalam hidup ni. Untuk nak kerja. Tidak boleh jadi alasan abang kata batal tak makan biryani, tak ada idea nak kerja. Tak ada lagu tu. Tak betul sama sekali. Apatah lagi kalau benda-benda yang tidak molek. Misalnya kita kata tak isap rokok, tak ada idea. Itu lagi jauh. Lagi jauh. Itu yang diada-adakan sebenarnya. Tak minum kopi tak boleh. Tak boleh menulis, tak boleh baca, ngatuk. Sebenarnya tidak. Atas semangat. Kalau orang tu tak minum kopi pun, kalau dia tu ada semangat baca sampai pukul 2, pukul 3, tak erat alik mata dia sebenarnya. Bukan ngatuk tu. Pernah. Tapi tidak ngatuk bagi orang yang berjiwa gitu semua. Supa juga ni. Nak nanti makan ni, nak suruh sihat ni, tidak nanti makan hal lagu tu. Kalau lah benda tu perlu makan walaupun sekali, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tapi dia makna nak ayatnya nak pergi perang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali pergi perang? 27 kali. Pergi perang. Pagagah pun. Jadi makan dia tidak semestinya makan banyak untuk gagah, untuk buat kerja. Makan macam-macam benda. Makanan tak mesti lagu tu. Hak tu nak ayatnya. Tapi kadang-kadang dengan kita makan banyak macam-macam tu menyebabkan jadi kau lesu, kau malah, kau ngatuk ada. Jadi hak tu kita kena tengoklah mana atas diri kita sendirilah. Kalau siapa makan tu jadi memudaratkan, tu sama sekali tak boleh. Tapi kalau siapa jadi lesu, jadi malah, jadi ngatuk, hak tu pun molek dosa. Molek dosa. Gitu. Walaupun benda tu harus. Sebenarnya asalnya harus, tapi tengok keadaan kita lah. Pada tu ada hak salah gini Nabi sallallahu alaihi wasallam iri. Ni sudah jumpa dah baru ni. Iri maknanya paha kambing dengan pisau. Lepas pada tu dia pun diajak semaya, dia pun tinggal. Anda pergi semaya dengan tidak ambil air semaya. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan juga kambing. Cuma syak masmutah lagu tadi tu dia tidak makannya. Tapi kambing yang dipanggang dengan cara lain itu dia makan. Yang mana tidaklah cerewet sangat maknanya dari segi penyediaan dia tu. Hak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Jadi syatan masywiyah tu mana dia makan. Lahman masywi, daging yang dipanggang dia makan. Jadi di sini kita sudah jumpa dah hadis nak ayatnya boleh makanlah. Tidaklah makna kata seorang yang zuhud, seorang yang nak berapak diri dengan Allah SWT ni tak boleh makan binatang. Tak boleh makan binatang. Tidak begitu. Supaya orang-orang Hindu misalnya, siapa tak makan segala benda hidup. Siapa tak makan segala benda hidup. Apa ni? Kononnya dia bersimpati lah. Sebab waktu pun hidupan juga. Ada anak juga. Ada mak pak juga kira-kiranya. Jadi kalau kita sembelih tu nyayalah ke dia. Simpati sangatlah kononnya. Tapi kalau yalah kalau nak bahas dari segi falsafah lah. Jadi kononnya dengan buat gitu tu makna jiwa seseorang tu jadi lembut. Itu falsafah dianya. Jiwa seseorang tu jadi lembut, bersimpati, berperi kemanusiaan. Jadi jauh sekali daripada membunuh manusia. Binatang pun tidak sanggup bunuh. Dari segi teori saja boleh lah, kecek falsafah saja.
Hak sebenarnya cuba kita tengok. Hak duduk bunuh orang Islam tu apa dia? Di negeri Hindu. Hak tak makan tu lah. Maknanya tidak, sebab tu bukan sebab. Bukan sebab seseorang tu jadi lembut hati dia. Tak nyabik waktu tu. Supaya juga tak makan gondi ni untuk berapak diri dengan Allah SWT, maka bertih saja. Seperti setengah-setengah orang sufi buat lagu tu, itu tidak mengikut cara Nabi SAW. Bahkan itu bercanggah tu. Kalau semuta-semuta seketika-ketika itu biasalah tu tak apa tu. Tapi kalau jadi ke amalan tetap, dan anggap benda ni sebagai dunia, menghalau seseorang tu untuk merapatkan diri dengan Allah SWT, kalau anggap lagu tu tak betul. Kalau dia tak makan kerana pandai cara dia, adalah disiplin dia yang tersendiri, itu lain cerita. Seperti orang sakit lah, gatal, dia tak makan, kerana ada sebab. Ada sebab buat gatal tu, bukan dia menganggap haram. Tak apa. Supaya juga orang sufi pun, kalau dia tak makan tu dengan bukan maksud dia menganggap haram benda tu, tetapi kerana untuk guru dia faham dah. Manusia ni kalau banyak sangat makan, terutama makan sedap-sedap gitu, dia jadi nafsu kuat. Jadi cara dia dalam proses dia tu membina peribadi tu, dia tak sendiri makan. Bukan makna dia mengharamkan. Kalau lagu tu tak apa waktu tu. Hak tak boleh ni lagu tadi, dengan mengharam, dengan mengatakan tak boleh. Sama-sama pun lebih baiknya tidak makan daging. Lebih mudah seseorang tu nak berapak diri dengan Allah SWT. Kalau kepahal lagu tu, itu tak kena. Sebab benda-benda ni dia memberi kepanasan kepada tubuh. Bila panas tu kan naik nafsu lah, begitu gini lah, macam masalah lah. Jadi sebab itulah dia tidak boleh makan. Kerana tu, jadi kita pun tak boleh menyalah juga secara secara total lah kita kata kepada orang yang buat begitu tu tak boleh juga. Sebab dia pun ada cara dia. Seperti seorang doktor tak boleh seorang tu makan, misalnya kita kata daging kambing, lembu, tak boleh, kerana dia tu penyakit, ada sebab tu. Tak apalah. Pada tu apa yang disimpan oleh salaf tu mana sahabat dan tabi'in, di rumah-rumah mereka dan dalam perjalanan mereka, berupa makanan, daging dan selainnya. Jadi gapo yang mereka simpan. Jadi di sini nak bayarnya boleh, maknanya kita bekal, kita simpan di rumah kita makanan, tak apa. Imam Bukhari nak ayat, nak ayatnya tak apa, simpan makanan di rumah, mana untuk nak makan esok, untuk nak makan seminggu sekali pun, sebulan apa, sebulan kalau kita boleh simpan. Zaman dulu pasal dia tak boleh simpan punah, sebab tu tak boleh simpan tu. Tapi kalau ada, misalnya kita kata peti sejuk, kita kata boleh simpan, tak apa nak simpan tu. Simpan untuk perjalanan, untuk makan esok, untuk makan petang nanti, untuk apa, tak apa. Itu nak simpan makanan tu. Tidak kata itu bercanggah dengan tawakal pada Allah SWT. Tidak. Sebab apa? Nabi SAW sendiri bekal, bawa makanan, lepas tu orang lain pula maknanya kirim makanan di belakang dia pula setelah dia pergi. Makna ada. Jadi Aisyah dan Asma, anak Abu Bakar ni berkata, kami buat suprah, yang ini satu hidangan makanan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar bila mereka berdua ni bertolak untuk berhijrah. Jadi dia bersembunyi di gua tu. Ketika bersembunyi itu perlu kepada makan, perlu kepada bekal. Jadi dalam keadaan musuh ni duduk cari-cari, takkanlah nak pergi 3 kali sehari kita kata. Buat pergi itu cadang selalulah untuk sehari 2. Gitu. Jadi maknanya boleh bekal, boleh simpan makanan, tak apa. Tidak bercanggah dengan tawakal. Nabi SAW adalah orang yang paling tinggi tawakal dia. Tapi dia sendiri pun maknanya bekal juga, simpan juga lagu tu. Tak apa lagu tu. Dan kita kena guna sebab-sebab yang zahir. Tak boleh kita kata
dah kita berjuang di jalan Allah SWT ni keluar nak pergi hijrah ni kerana Allah SWT ni, apalagi ni Nabi ni demi apanya, wahyu lagi dia boleh waktu tu dapatkan makanan, tak boleh sedia. Tak boleh fikir gitu. Nabi SAW tak harap gitu. Dia nak ajar kepada kita, janganlah kita kata bila kita berjuang di jalan Allah SWT maka Allah SWT sediakan. Jangan begitu, tak boleh gitu. Mana kita kena ambil sebab-sebab yang zahir. Nabi SAW ambil sebab zahir. Kalau Allah SWT nak tolong, ikut dia lah tu. Tapi kita kena sedia, jangan pergi dengan membuta tuli begitu, pergi dogo-dogo begitu. Kita kata tak boleh, nak perang nak gapo apa begitu juga. Dia kena ambil sebab-sebab yang zahir. Nabi SAW tidak tinggal sebab-sebab yang zahir itu sebagai pengajaran orang lain, lebih-lebih lagi lah maknanya kena ambil tu. Dia sendiri pun buat gitu. Kata dia kepada Aisyah, adakah Nabi SAW larang daging kurban itu dimakan lebih daripada 3 hari? Ada orang tanya, sebab mereka dapat tahulah Nabi SAW larang simpan daging kurban ni lebih daripada 3 hari. Lepas tu tanya Aisyah lah. Aisyah pun raya, daripada hadis ni jelaslah kepada kita apa maksud larang itu. Dia kata Nabi SAW buat gitu sekali je, setahun je. Itu pun ada sebab pada tahun tu orang kelaparan. Jadi Nabi SAW nak supaya orang kaya bui makan, jamu orang susah. Itu tujuannya. Jadi tak usah simpan. Jadi bila kurban banyak pun ketika itulah maknanya nak senang sikit pun, setelah sekian lama tak makan daging, jadi orang-orang susah tu boleh merasa daging juga. Jadi kalau hak kaya tu duduk simpan tak bui, macam mana hak tu nak merasa dalam keadaan susah tu? Begitu maksud dia nya. Lepas pada tu dia kata kami simpan kaki binatang mana hingga 15 hari. Mana dengan cara lagu mana? Dalam riwayat akan datang kita akan jumpa, iaitu dia kering daging tu 15 hari simpan. Dia boleh simpan dengan cara lagu tu. Kalau kita boleh simpan dengan cara apa dia, peti sejuk kita kata, bilik ais kalau kita kata, boleh lebih daripada tu, setahun pun apa ya. Boleh. Jadi orang tanya lah apa ya jadi siapa buat begitu tu, simpan begitu lama tu. Jadi dia nak ayat tadinya hak tak bui lebih daripada 3 hari tu sekali je. Pada tu kat masing-masing simpan, bila senang masing-masing tu simpan. Apa yang simpan? Dia suka, kata dia. Keluarga Muhammad ni tidak kenyang, tidak pernah kenyang kerana makan roti daripada gandum halus yang lengkap berlauk, makdum itu selama 3 hari berturut-turut, sehingga Nabi SAW menemui Allah Azza wa Jalla. Maknanya nak ayatnya, jadi kalau ada ni simpan lah, maknanya untuk cadang. Maknanya dalam keadaan biasa susah, ini nak ayat ketika susah. Dan bagi Nabi SAW nya, dia tidak susah sampai akhir hayat dia, tetapi dia pilih cara dia sendirilah. Ini kerana kezuhudan dia, Lepas tu adakah isteri dia lepas pada tu ikut dengan cara lagu tu, tetap dengan cara lagu tu? Tidak. Tidak. Selepas Nabi SAW wafat, isteri-isteri dia makan seperti orang lain. Kalau orang lain sudah mewah daripada masa tu, makan roti kasar, roti halus, dia makan roti halus juga. Begitulah. Hak ni cerita keluarga Nabi SAW. Dan dia banyak hikmat dia di sebalik tu. Bagi Nabi SAW ni banyak hikmat dia di sebalik tu. Kalau dia bermewah-mewah, nescaya orang akan kata, rupanya dia perjuangan tu dia cari kemewahan. Orang akan kata. Jadi nak jaga tu sebab agama ni yang dia bawa tu benda besar. Dah kalau lah rosak dia, orang hilang kepercayaan terhadap dia, habis rosak agama. Sebab itu penting sekali dia jaga benda-benda macam tu. Jangan beri napuk. Bahkan kalau zakat tu pun dia haramkan kepada anak cucu dia. Sampai kiamat tak boleh. Maknanya dia kadang-kadang orang ni berjuang ni bukan untuk dia, tapi untuk anak cucu dia. Tak ada juga kepentingan tu pun tak ada, supaya orang tidak ragu sikit pun terhadap perjuangan dia. Gitu maksud dia. Tapi bagi orang lain tidak begitu. Tak apa dah, sebab agama sudah habis, selesai.
tahu dah hak mana haram, hak mana makruh, hak mana haram. Tidak keliru dah. Orang pun cukup tahu molek dah, tak ada keliru dah, selesai dah, sempurna dah agama tu. Lepas pada tu riwayat daripada Jabir, kata dia, kami bekal daging kurban di zaman Nabi SAW apa nama ni, ke Madinah, yang ni untuk perjalanan kami ke Madinah. Jadi maknanya kalau jauh perjalanan tu banyak hari lah maknanya. Jadi ini lebih daripada 3 hari. Bekal tak apa dia nak ayatnya. Bekal daging, bekal makanan boleh juga, bekal daging boleh juga, bekal pakaian boleh juga. Ikutlah apa-apa keperluan kita bekal dalam perjalanan kita, boleh. Tidak kata cerewet, apa nak ngetik kuku bawa nak pergi berjalan, ada. Itu kemudahan tu, pisah bawa. Ada ketikanya perlu. Ada ketikanya perlu kepada ngetik kuku tu, menyusah pula. Jadi kita siap untuk perjalanan kita, tak apa-apa saja yang perlu. Nak ayatnya tak apa di sini. Terutama dalam bab ni, cara kemakanan, siap makanan tak apa. Asalkan makanan tu janganlah sampai makanan jadi basi, lepas tu kita makan, tu tak boleh lah, pasal dia memudaratkan. Kalau tidak basi, boleh kita buat dia jadi tahan lama dengan cara, kalau zaman dulu dengan cara mengeringkan dia. Kalau kering daging tu boleh tahan lama, kalau busuk sikit pun tak apa. Boleh makan lagi. Jadi yang pentingnya nak ayat sini bekal tu, makanan tak apa. Babul hais. Ini bab hais. Hais itu apa dia kita kata? Hais itu jenis halwa lah, halwa. Di sini dalam hasyiah kita ni dia ada juga tulis. Dalam hasyiah kita nombor berapa? Di baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Hais bi fathil muhmalah. Hais bukan his. Huwa ma yuttakhadh min at-tamri wal aqid was samni. Wa qad yuj'alu 'iwad al-aqid al-fatit wa awid daqiq. Iaitu sejenis makanan halwa yang dibuat daripada tahap campuran buah tamar, tu bahan dia. Lepas pada tu aqid tu dia keju, asam, minyak sapi. Tu kadang-kadang selain daripada keju itu digunakan hak lain sebagai ganti dia, iaitu fatit, roti-roti yang pecah, dia ramah roti itu, kacau roti, ataupun dakik, gandum. Jadi makna gau-gau hak tu makanan. Jadi gitu. Kalau kita nak kata halwa lah gitu. Jadi dakik itu, gandum tu makna gandum yang dimasak lah. Jadi itu yang dikatakan hais itu. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW berkata kepada Abi Talhah, carilah mana seorang budak untuk berkhidmat kepada saya. Dia pun keluar bawa saya, gendong saya di belakang dia. Jadi ini cerita dia lah. Pada itu dia berkhidmat kepada Nabi SAW di mana-mana saja Nabi singgah. Dia kata, saya selalu dengar Nabi SAW banyak doa dengan doa ni. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ham. Jadi daripada, payah nak terjemah tu, daripada kesedihan dan kedukaan. Lebih kurang je lah kalau kita terjemah begitu. Kalau ham ni maknanya kesedihan hak semasa, kesedihan kerana sesuatu yang bersifat semasa. Kalau hazan tu kesedihan kerana sesuatu yang telah lepas. Kesedihan tu dia ada setengah kata serupa aja, maknanya kesedihan dan kedukaan. Ikutlah maknanya gitulah. Tapi setengah ulama kata ham itu makna kesedihan hak lain ni. Hazan itu kesedihan hak lama.
Kesedihan hak lama. Katakanlah seorang tu cerai dengan bini dia. Jadi duk mikir susah hati. Benda tu hak selesai dah lama dah. Mati anak 10 tahun duk mikir jadi susah hati. Hak tu hak lama. Hak lain ni hak adat lain ni. Itu dia katakan ham. Jadi aku berlindung dengan engkau daripada ham dan hazan. Ini daripada kesedihan dan kedukaan. Daripada al-ajzi, kelemahan dan kemalasan. Lemah, lesu, tidak berdaya dan kemalasan. Wal bukhli, minta berlindung juga daripada kebakhilan, sifat kedekut. Wal jubn, dan sifat pengecut, sifat penakut. Wa dhala'id dain, dan hutang yang berat. Hutang hutang yang berat. Wa ghalabatir rijal, dan penguasaan orang-orang, penguasaan manusia, penguasaan orang-orang yang kuat. Rijal itu mana lelaki, maknanya orang-orang yang kuat. Orang-orang yang kuat menguasai kita. Kita ni jadi hamba orang, jadi pak turut orang, dijajah, diperintah oleh orang, ikut orang suruh. Hak tu tak sih. Itu makna ghalabatir rijal itu. Maknanya orang-orang yang kuat mengalahkan kita. Tak sih lagu tu. Seksa lah kalau lagu tu. Hutang berat banyak pun susah juga. Jadi Nabi SAW banyak minta berlindung dengan Allah daripada keadaan-keadaan tadi. Jadi aku terus berkhidmat kepada dia sehingga kami balik daripada Khaybar. Dia bawa balik Safiyah binti Huyai yang telah diperolehinya daripada tawanan perang itulah. Lepas tu aku tengok dia mengadangkan belakang unta dia. Jadi unta tu dia letak kayu, lepas pada tu dia letak macam kain lah sekeliling tu, lingkung dengan kain. Dia jadi macam bilik, macam segedup orang panggil. Jadi lingkung dengan kain tu, duduklah dalam tu. Jadi orang luar tak nampak lah. Orang luar tak nampak lah. Kalau salah selok kau gapo kau tak apalah, maknanya dalam keadaan terpelihara begitu. Itu adalah satu penghormatan kepada dia. Sebab kalau dalam keadaan orang biasa, terutama kalau hamba, tidak dibuat begitu. Kalau nak kira dia ni tawanan ni, maknanya jadi hamba dah lah, tapi tidak dibuat gitu, diberi penghormatan begitu. Dan kerana itu pokok dia tengok, Nabi SAW ni tidak jenis berdendam, bahkan dia buat bini pula. Jadi kerana itu berapa ramai pula orang masuk Islam kerana itu pula. Dia hormat pula, dia layan. Tu padahal ayah dia tu kepala musuh. Begitu juga suami kepada dia tu dulu, musuh juga, kepala musuh juga. Tapi Nabi SAW tidak berdendam. Biasanya orang zaman itu, cara dia nak menyeksa, nak menghina ke seseorang tu, dia akan buat hamba lah kepada anak ketua tu, ketua musuh tu. Ataupun bekas bini musuh tu, dia akan buat hamba lah, dia akan seksa macam-macam lah. Kalau perempuan, jadi misalnya dilepaskan tentera di kalangan dia, supaya kita kata merogol perempuan itu, macam-macam lah caranya. Tetapi Nabi SAW tidak buat gitu. Jadi hak situ pokok dia kalah mikir tu. Dari segi moralnya tinggi, orang kata. Jadi Nabi SAW tidak buat benda-benda yang seumpama itu, bahkan dia hormatkan. Dalam setengah riwayat dikatakan bahawa Nabi SAW duduk, lepas tu isteri dia jijak di atas lutut dia, naik atas unta. Situ kalah pokok dia. Begitu sekali. Ni seorang ketua ni lagu ni tidak pernah orang dia buat lagu ni. Raja-raja mana-mana, pemimpin mana-mana buat lagu ni kepada anak musuh dia, ketua musuh dia. Jadi lepas pada tu masuk Islam. Ramai mana masuk Islam. Lepas pada tu sehingga kami berada di sahabat, berhenti di situ. Sana'a haisan, dia pun buat hais tadi tu dalam satu nita' itu makna seperah daripada kulit binatang. Gaus itu hak tu lah jamuan baiwah dia nya. Maknanya rengkah jamuan baiwah dia. Tidak kata
apa nama ni, dengan perciknya lagi, dengan gula kawah, dengan macam-macam. Tidak. Lagu tu lah seadanya. Tidak kata bersusah payah, tidak. Bukan mana tak boleh buat lagu tu, boleh. Dah kita mampu, kita lebih disuka nak buat lagu, tapi tidak mesti buat lagu tu, tak mesti. Kadang-kadang jadi sakit kepala, terutama orang yang ada penyakit lah, ada penyakit jadi sakit kepala musim itu, musim backward, dah makan daging sama. Jadi kalau buat dengan cara lain boleh juga, tidak mesti cara tu saja. Nabi SAW pun ada juga sembelih binatang, buat jamu yang dalam bentuk apa nama ni, daging itu, gula kita ada juga, tapi tidak sama. Jadi kita pun sepatutnya tak sama, seadanya lah. Thumma arsalani, kemudian dia hantar aku, suruh ajaklah orang makanlah. Itulah maknanya bai'wah dia lah. Bai'wah maknanya hari pengantin dia. Lepas pada tu dia pun balik sehingga dia nampak bukit Uhud. Dia pun kata, ini adalah bukit yuhibbuna wa nuhibbuhu, yang kasih kepada kita dan kita kasih kepadanya. Jadi hadis ini menunjukkan cinta kepada tanah air, bumi kita, tempat tumpah darah kita, tak apa, tidak salah. Begitu juga tempat kita tinggal, kediaman tetap kita, walaupun tidak tempat tumpah darah kita pun sudah jadi negeri kita, seperti Madinah ni. Kita cinta kepada dia, tak apa. Bahkan kita kata gunakan bahasa-bahasa yang majaz, bahasa-bahasa pinjam. Misalnya kita kata bukit tu cinta kepada kita, bukit-bukit menjadi saksi. Kita kata pokok-pokok kayu, pokok-pokok kelapa sawit, kita kata menjadi saksi cinta kepada kita. Kemudian kita kata pokok-pokok nanas, kita kata nenas, jadi sebab itu hasil bumi kita, pokok-pokok getah, kita kata cinta kepada kita, kita cinta kepada pokok getah. Misalnya kita kata sebab pokok getah itulah hasil bumi kita, tak apa. Kita guna ke bahasa-bahasa begitu, tak apa, tidak salah. Falamma asyrafa 'ala al-Madinah, bila Nabi SAW dekat dengan Madinah, dia pun kata, ya Allah, aku jadikan mana kawasan di antara dua bukit Madinah ni sebagai tanah haram, seperti mana Ibrahim telah menjadikan Mekah, ini sebahagian daripada kawasan Mekah tu sebagai tanah haram. Ya Allah, berkatilah untuk mereka pada mut mereka, jadi pada cupak mereka dan pada gantang mereka. Jadi Nabi SAW doakan supaya diberkati. Sebab itulah siapa kelon ni pun memang berkat hasil dia tu. Kalau makan mudah kenyang, makan sikit pun mudah kenyang. Dulu tempat penyakit situ, puak-puak Arab apa ni, Quraisy ni, nanti tengoklah dia kata puak-puak ni kena penyakit ni Madinah, sebab Madinah tu tempat wabak. Bila Nabi SAW pergi sana, dia doa hilang wabak. Itu di antara keberkatannya, hasil keberkatan doa Nabi SAW. Lepas tu makan minum dia, air apa kalau minum apa tu mudah kenyang. Bila dahaga tahan lama, itu kelebihan dia. Ini berkat doa Nabi SAW. Ini bab makan dalam bekas mufaddad yang dihiasi dengan perak. Jadi Imam Bukhari nak ayat lagu mana? Nak ayat benda ni, dia tidak ayat hukum, cuma daripada hadisnya Hudzaifah mana tak sih tahu pekong, kita kata bekas tadi tu, apa nama ni, mangkuk tu. Pasal apa? Dia kata kalau sejak sabit saya royak dah, larai dah dia, bukan sekali dua, banyak kali hari semacam hak ni maknanya. Jadi Majusi tu boleh jadi hamba dia lah kiranya, buat mari semacam tak cakap faham. Jadi dia marah lah, royak dah kan, saya tak say guna hak tu. Jadi boleh jadi dia sebelum pada tu dia tidak royak, dia royak tak say gitu je, tak say guna hak tu. Jadi mengikut setengah-setengah ulamanya, kalau dihiasi saja masih boleh lagi. Cumanya hak syarat dia nya pelik-pelik lah syarat tu. Ada yang mengatakan tak apalah secara umum gitu, sebab dia bukan semuanya daripada perak.
bekas tu sebahagian bunga dia saja kah misalnya kita kata dibuat daripada perak, ditepek di perak. Jadi dia kata, setengah-setengah ulama kata boleh, syaratnya bahagian perak jangan kena mulut dia, jangan kena tangan dia. Jadi peganglah ke mana kita, ikutlah pegang syaratnya. Susah lah, dah susah gak, tak susah lah, payah-payah gak. Dia nak pergi situ, nak pergi susah tu, tapi dia nak kata haram secara mutlak. Tidak juga. Jadi hak Huzaifah ni maknanya hak ni, ini dari segi hak dia, pendapat dia. Tapi pendapat orang lain ada lagi yang mengatakan kalau sekadar tu tak apa, cuma waruk dia, zuhuk dia lah, tak say lagu tu. Tetapi kalau bekas tu semua sekali perak ataupun emas, tu semua sepakat tak boleh dah hak tu. Kalau semuanya daripada perak atau daripada emas, hak tu semua tak boleh. Bukan lelaki saja tak boleh, perempuan pun tak boleh. Kalau pakaian perhiasan perempuan tak apa, emas tu. Tapi kalau bekas tak boleh, walaupun perempuan pun nak guna tak boleh. Jadi itu dah. Imam Bukhari nak ayat di sini masalah bekas pula. Makan tadi, makan kadang-kadang orang bubur dalam bekas, setengah makanan tu tak apalah, tak ada bekas apa. Tapi setengah makanan tu bubur dalam bekas. Bekas tu pula kita nak guna bekas lagu mana? Adakah semua bekas boleh? Dia nak ayat tu. Tidak semua bekas dibolehkan untuk kita orang Islam ni. Dia kata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, jangan kamu pakai sutra, harir, walad dibaj. Ini pun satu macam sutra juga. Jadi sutra dalam apa bentuk sekalipun, sutra nama gapo sekalipun. Wala tashrabu, jangan kamu minum dalam bekas emas dan perak. Jadi hak jelasnya bekas tu semua sekali emas dan perak. Tapi kalau mufaddad atau muzahab, yang dihiasi dengan zahab, emas, hak tu masih khilaf. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan makan dalam pinggan daripada emas dan perak tadi, kerana itu adalah untuk mereka dalam dunia dan untuk kamu di akhirat. Jadi untuk mereka tu, jadi untuk orang kafir. Orang kafir bolehkah? Maknanya haruskah? Tidak. Orang kafir dia tak caw ke hukum. Kalau dia tu kaya, kalau lah dia senang, dia akan makan tu. Maknanya kalau dia guna sesuai, dah sabar dah dengan dia, muka dia tak caw ke hukum. Tapi kita orang Islam tak boleh lah. Ada haram halal. Jadi tidak bukan maknanya sesuatu yang haram dalam dunia ni di akhirat besok pun haram juga. Tidak. Arak dalam dunia haram untuk kita, di akhirat besok tidak haram. Emas, sutra dalam dunia ni haram kepada lelaki, dalam akhirat tidak. Bahkan lelaki pun pakai gelang juga, ada sebut pakai gelang lelaki, tapi dalam dunia tak boleh. Dalam dunia tak boleh pakai gelang tu, menyerupai perempuan pula, tapi di akhirat tidak lagi. Jadi dia nak ayatnya. Lepas tu orang kafir ni pakai belakang kan? Tak juga. Katakanlah kalau dia kaya, dia nak pakai, siapa dia boleh halal dia? Tapi kamu kalau kaya sekalipun, yang menghalang kamu ialah agama. Agama halal, tak boleh. Untuk kita dalam dunia tak boleh. Ini nak ayatnya, orang Islam ni Nabi SAW nak ajar bukan tenggelam dalam kemewahan hidup. Maknanya kalau dia mewah pun dia ada hak dia pilih benda juga, supaya hati ni tidak terikat sangat dengan dunia. Dia nak ajar supaya orang Islam ni tidak, jiwa dia tu tidak terikat dengan dunia, sehingga tidaklah begitu keberatan apabila nak mati, ataupun nak berjual, nak apa, payah ni nak tinggal ni banyak harta sangat ni. Tidaklah sampai begitu. Babu zikri ta'am. Nampaknya sekat itulah. Wallahu a'lam.